Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berkongsi tentang perbincangan kaedah pengajaran tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran dan ayat kefahaman. Berikut adalah nama ahli kumpulan kami iaitu slide seterusnya. Slide seterusnya. Yang pertama Nur Azwa binti Rosdi, Nurul Fatnin binti Muhammad Najib, Bahish Mibsam, Nur Izati, Nur Faizah, Nurul Huda, Farah Asfarina, Nur Syukrina, Wan Siti Sarah, Nur Ain Naimah, Awatif dan Intan Zuriana. Seterusnya kami masuk kepada perbincangan yang pertama iaitu kaedah perbincangan pertama iaitu kaedah pengajaran tilawah Al-Quran. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita teruskan pembentangan kita pada hari ini dengan kaedah yang pertama iaitu okey, next slide. Kaedah pengajaran tilawah Al-Quran. Jadi kaedah yang dapat digunakan selain daripada kaedah Iqra, kaedah Iqra, kaedah musyafahah, talaki musyafahah dan lain-lain adalah kaedah hatawiyah. Jadi kaedah hatawiyah ini adalah merupakan satu kaedah membaca Al-Quran berpandukan tulisan Rumi. Ia sesuai kepada mereka yang benar-benar tidak mengenal huruf hijaiyah Al-Quran, tetapi mereka boleh membaca tulisan Rumi dengan baik. Oleh itu, kaedah ini merupakan langkah terakhir dan hanya untuk golongan tertentu bagi memastikan mereka tidak terus berada di dalam kategori buta Al-Quran. Jadi, medium digital yang dapat digunakan, guru boleh merangsang auditori dan visual murid dengan menggunakan aplikasi YouTube. Jadi untuk kaedah ini, kami mengambil rujukan daripada research melalui Ishaq Sulaiman dan juga Zakaria bin Din, iaitu yang bertajuk kaedah Haraki satu tajdid dalam pengajaran tilawah Al-Quran. Okey, itu sahaja bagi kaedah pengajaran tilawah Al-Quran bagi kaedah hatawiyah. Seterusnya kita pergi kepada kaedah pengajaran hafazan Al-Quran. Okey, teruskan. Okey, baiklah. Untuk kaedah pengajaran hafazan Al-Quran, yang pertama, next slide, kami menggunakan kaedah yang pertama, kaedah taksim. Taksim bermaksud pembahagian iaitu teknik yang dipraktikkan oleh pelajar untuk membantu hafazan mereka. Teknik ini merupakan teknik yang bagus dan dapat memudahkan proses hafazan pelajar. Jadi pembahagian potongan ayat sebelum memulakan hafazan diterima sebagai teknik yang berkesan. Okey, jadi secara jelasnya teknik ini, contohnya untuk satu ayat yang panjang, kalau mengikut topik dalam buku teks pendidikan Islam, ada satu ayat yang panjang, contohnya ayat Al-Ma'surat. Jadi daripada ayat panjang tu, guru akan bahagikan kepada beberapa potongan untuk memudahkan pelajar menghafaz. Okey, jadi guru akan merekodkan bacaan potongan ayat itu dan pelajar akan mendengar audio itu. Jadi kami memilih kaedah audio untuk mengaplikasikan kaedah taksim ini. Okey.
Kemudian rujukannya ialah daripada Azmil Hashim dan Kamarul Azmi dalam kajian yang bertajuk Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran Hafazan Al-Quran dalam program Ulul Albab Imtiaz. Okay, itu untuk kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, slide yang kedua. Okey, yang kedua kaedah ikhtibar. Okay, ikhtibar ni ialah ujian tebuk, iaitu satu penilaian yang dibuat bagi setiap ayat yang telah habis dihafaz bertujuan menguji ingatan dan kemampuan pelajar menguasai ayat setiap topik yang berkenaan. Okey, jadi sebagai contohnya dalam setiap topik ada ayat-ayat hafazan yang perlu untuk pelajar tu hafaz. Jadi macam mana guru nak menguji sejauh mana kemampuan pelajar menguasai ayat itu dengan menggunakan ujian tebuk ini. Okey, jadi aplikasi yang paling sesuai untuk menguji hafazan pelajar ialah berbentuk kuis melalui aplikasi Kahoot. Okey, contoh ada 20 soalan. Okey, 20 soalan yang ditebuk, pelajar mesti capai 17 daripada 20 itu. Sekiranya kurang daripada 17, bermakna pelajar belum menguasai ayat untuk topik tersebut. Okey, jadi rujukan yang kami ambil daripada Dr. Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi, Dr. Muhammad Abdul Nasir Abdul Latif dalam kajian yang bertajuk Pengayaan, Pengukuhan dan Pemulihan dalam Pembelajaran Tahfiz Al-Quran, kajian di beberapa sekolah tahfiz terpilih di Kelantan. Okay, jadi saya serahkan kepada yang seterusnya. Baik, terima kasih. Okey, seterusnya saya teruskan dengan kaedah pengajaran kefahaman ayat. Kami mengambil dua contoh kaedah. Okey, selain daripada yang ditujukan kaedah kuliah, kaedah perbincangan, kaedah penyelesaian masalah, kaedah soal jawab dan kaedah bercerita. Baik, slide seterusnya. Okey, ini antara kaedah yang kami pilih. Yang pertama, kaedah kooperatif. Okey, kaedah kooperatif ini ialah murid bersama-sama dalam menyiapkan satu tugasan tanpa bergantung kepada guru. Kaedah ini boleh dilakukan dalam bentuk individu atau kumpulan. Okey, jadi murid antara mereka ni membantu dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey, maksudnya murid-murid bersama ahli kumpulan berbincang bersama-sama tentang tugasan yang diberikan. Contohnya dengan menggunakan kaedah think, pair, share yang mana bagi menyiapkan tugasan dan menghantar jawapan yang dibincangkan tadi dalam kumpulan dihantar ke dalam medium digital Padlet yang disediakan. Okey, seterusnya rujukan yang kami gunakan ialah Ismail Said 2009. Okey, kaedah pembelajaran kooperatif sekolah rendah. Okey, seterusnya kaedah kedua, kaedah aplikasi seni. Okey, kaedah ini ialah murid menggunakan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti nasyid, lakonan, nyanyian, sajak, pantun, syair dan lain-lain lagi. Okey, kaedah-kaedah ini, teknik-teknik ini murid-murid boleh gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Contohnya, mereka melalui medium digital, murid-murid boleh melihat tayangan video terlebih dahulu, menonton tayangan video terlebih dahulu, barulah mereka menggunakan kaedah aktiviti yang berkaitan. Okey, seterusnya rujukan yang kami pilih Abdul Halim Muhammad 2017. Okey, pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam melalui kaedah nasyid. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.